Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Abdul Aziz, nombor matrik 1953010. Baiklah, pada hari ini kita akan menemui salah seorang daripada responden kita, iaitu Puan Mahrum binti Jalaini, yang merupakan seorang kaki tangan kerajaan di bahagian pentadbiran. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Beliau merupakan seorang ibu kepada saya. Okey, ini adalah bapa saya. Jadi Soalan pertama, bagaimanakah sistem birokrasi dan urusan dengan pihak sekolah pada pandangan Puan? Pada pandangan saya, sekolah memang sudah menyediakan sistem untuk berurusan dengan ibu bapa ataupun penjaga, seperti apabila ada permasalahan ataupun perkara yang perlu dibincangkan dengan pihak sekolah. Pertama sekali, ibu bapa perlulah melaporkan diri di pondok jaga. Sudah melakukan diri di pondok jaga untuk mendapatkan lawatan masuk ke pejabat sekolah dengan menulis nama, hari dan tujuan datang ke pejabat sekolah untuk apa. Seterusnya berurusan dengan pejabat dan memakai pakaian yang bersesuaian. Baik, itu saja. soalan pertama ya Pak, bagaimana sistem birokrasi dan urusan dengan pihak sekolah? Berikan pandangan Bapak ketika berurusan dengan pihak sekolah tersebut. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Berkenaan dengan pandangan, saya sebagai seorang bapa kepada pelajar, dan memang tidak dinafikan sebagai seorang penjaga, kita akan berurusan berhadapan dengan pihak sekolah atas sesuatu urusan. Okey, jadi pada pandangan saya, sekolah yang saya pernah pergi ini, dia mempunyai satu sistem di mana dalam sistem itu dia ditadbir oleh guru besar atau pengetua, dan kemudian diikuti dengan dibantu oleh penolong-penolong kanan, iaitu penolong kanan HEM, kurikulum dan juga co-kurikulum. Dan di bawahnya lagi pula terdapat guru-guru mata pelajaran yang mahir dalam sesuatu bidang. Okey, jadi tentang pandangan saya semasa berurusan di sekolah, kalau contohlah saya berurusan di peringkat mata pelajaran ataupun kurikulum, saya akan dipertemukan dengan guru pentadbiran kurikulum. Begitu juga bila hal-hal berkaitan dengan pelajar, masalah murid dan sebagainya, saya akan dihantar berjumpa dengan penolong kanan HEM yang berkaitan dengan hal ehwal pengurusan murid. Begitu juga dengan hal-hal berkaitan dengan kegiatan co-kurikulum, saya akan diminta berjumpa dengan guru penolong kanan co-kurikulum yang lebih mengetahui hal-hal berkaitan dengan kegiatan co-kurikulum. Dari segi pentadbiran pula, guru besar, sekiranya guru besar itu tidak ada di sekolah, maka kami guru-guru ini akan bertemu dengan penolong-penolong kanan, dan juga kalau berkaitan dengan pelajaran, mungkin kami akan dihantar berjumpa sendiri dengan guru mata pelajaran tersebut. Itu pandangan saya tentang birokrasi dengan sekolah yang saya pernah datang. Terima kasih. Baiklah, mari kita bertukar kepada soalan yang kedua, iaitu apakah bentuk dua hala program yang telah dilaksanakan oleh organisasi masyarakat ataupun kawasan dan penempatan dengan sekolah? Antaranya, pertama, apabila
setelah selesai pihak sekolah mengadakan peperiksaan pertengahan tahun ataupun peperiksaan akhir tahun, mereka akan menghubungi ibu bapa untuk membuat bicara bersama ibu bapa dan guru untuk mengetahui perkembangan anak-anak di sekolah, terutamanya bahagian pelajaran lah, maju ke tidak ataupun saksiah diri anak-anak murid. Okay, seterusnya yang kedua, hari kecemerlangan pelajar, di mana di situ mengeratkan lagi hubungan antara kedua ibu bapa dengan pihak sekolah, dengan guru, ya, dan pihak sekolah meraihkan kejayaan anak-anak murid. Seperti mana anak-anak saya lah. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kepada pihak sekolah di atas program yang telah dijalankan. Bukan hanya 2 program itu saja, ada juga hari kantin, sambutan hari kanak-kanak, ya, kemudian kemahiran, kemudian melatih anak-anak berutuk, ya. Dengan adanya program-program tersebut, untuk menambahkan ilmu pengetahuan anak-anak, bukan anak saya saja, anak-anak didik sekolah tersebutlah bertambah maju, pandai berwuduk sendiri dan seterusnya solat. Di samping itu juga dengan bacaan Al-Quran yang bertambah baik. Beralih kepada soalan yang kedua. Soalan kedua adalah apa bentuk hubungan dua hala ataupun program yang diadakan oleh organisasi masyarakat di kawasan ataupun di penempatan dengan sekolah. Sebelum saya lanjut tentang soalan ini, seperti yang kita sedia maklum, sebuah sekolah tertubuh, bila tertubuhnya sebuah sekolah mesti ada ditubuhkan juga PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa Guru. Ini bermaksud ada hubungan antara sekolah dengan PIBG, di mana sama-sama untuk memikirkan untuk bagaimana cara memajukan sekolah dan juga komuniti sekolah. Dan sekarang ini ditambah lagi dengan satu pertubuhan, yaitu bukan pertubuhan tapi di bawah PIBG, yaitu PIBK. PIBK itu membawa maksud yaitu penglibatan ibu bapa dan komuniti. Jadi di sini saya cuba jelaskan apa yang dimaksudkan PIBK ini. PIBK ini ialah ibu bapa dan komuniti secara tidak langsung akan terlibat membantu PIBG dalam pembangunan sesebuah sekolah dan juga pelajar-pelajarnya. Kemudian ada lagi satu yang dipanggil KISB, iaitu Community Ibu KISB itu Community Ibu Bapa dan Sukungan kepada PIBK. Maknanya ini klub ini, maknanya kesatuan ini menyokong PIBK ini untuk contohnya ada program-program yang berkaitan dengan akademik dan sosial akan membantu PIBK. Sebab pelajar-pelajar ni secara puratanya mereka berada di sekolah lebih kurang 1/7 jam di sekolah. Contohnya pelajar akan berada di sekolah bermula dari jam 7 sehingga mungkin jam 1 gitu. Jadi tidaklah semua masa itu berada. Jadi di sini peranan PIBK yaitu membantu ataupun membantu pelajar komuniti ini untuk membantu mereka membentuk sosial dan juga budaya, diperkenalkan di situlah untuk pelajar-pelajar ini. Okey, terima kasih. Jadi itu adalah antara beberapa peranan hubungan yang melibatkan sekolah dan juga ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Bukan saja daripada di situ, terdapat juga peranan-peranan lain-lain daripada komuniti, daripada badan-badan berkanun, badan-badan kerajaan yang boleh membantu membangunkan sekolah, ya, ada sebuah sekolah dan juga komuniti yang ada di dalamnya.
Okey. Ada lagi Pak? Okey. Terima kasih. Yalah Puan, kita bertukar kepada soalan yang ketiga. Apakah peranan pihak sekolah kepada ibu bapa, iaitu kepada Puan, kepada anak Puan dan juga kepada masyarakat keseluruhannya? Peranan sekolah kepada ibu bapa, pertamanya mereka berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. Dengan pihak sekolah terutamanya ada apa-apa program lah, untuk solat hajat, untuk peperiksaan UPSR, ASRE. Kemudian apabila anak-anak ada masalah disiplin, ataupun kalau anak kita ke sekolah tiba-tiba demam, itu guru-guru akan menghubungi ibu bapa lah, semua mengambil anaknya. Okay, sementara mengambil tu, guru-guru ada inisiatif sendiri di sekolah yang telah dirancang oleh pihak pentadbirannya, rehat di bilik rehat. Seterusnya kepada masyarakat. Kepada masyarakat pula, sekolah merupakan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, mereka bolehlah berfikir dan berfikir dan ingin meneruskan pelajaran ke menara Gading lagi. Maksudnya di sini sekolah berfungsi sebagai memperanan sebagai pusat ilmu pengetahuan untuk mencabarkan lagi ilmu pada kalangan masyarakat, betul Puan? Ya, betul. Okey, kita beralih ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah, apakah peranan sekolah kepada ibu bapa? Okay. Sekolah merupakan tempat pelajar untuk menimba ilmu. Jadi secara tidak langsung sekolah ini merupakan rumah kedua bagi pelajar-pelajar. Jadi sehubungan dengan itu, sekolah memainkan peranan penting membantu pelajar membentuk sosial, emosi ataupun dikenali sebagai jiri lah, jasmani, rohani, emosi dan jasmani. Okey. Jadi sekolah memang berperanan yang kedua dan boleh dianggap sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar. Okey. Bila mereka berada di sekolah, maka peranan sekolah ataupun guru-guru yang berada di sekolah itu akan membantu pelajar-pelajar untuk membangunkan diri. Okey. Terima kasih. Seterusnya soalan yang keempat. Sebagai ibu bapa, apakah sumbangan kepada sekolah bagi Puan sendiri? Okey, sebagai antara sumbangan bahkan kalau minta untuk buat surau, contohnya penambahbaikan surau, kita menyumbanglah langsir ke duit semampunya. Dan daripada itu, kalau untuk surau, sumbangan Al-Quran ke rak Al-Quran. Dari segi kewangan Puan. Ya. Okey, soalan seterusnya. Sebagai ibu bapa, apa sumbangan kepada sekolah? Okey, kalau sebelum ini sekolah sudah memberi sumbangan kepada ibu bapa, jadi sekarang ni ibu bapa perlu juga membalas jasa daripada pihak sekolah. Dan sebagai ibu bapa, antara sumbangan-sumbangan yang perlu diberikannya itu, sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sekolah, ibu bapa perlu memberi kerjasama sepenuhnya. Sebagai contoh, kalau ada program-program peningkatan ilmu, ibu bapa juga boleh menyumbang dan juga boleh memberi idea-idea yang dipikirkan sesuai kepada sekolah. Selain daripada itu, sekiranya
ada ibu bapa yang berkemampuan, mungkin juga boleh menyumbangkan dari segi tenaga, ilmu, dan membantu mengawasi anak, ataupun sebab kadang-kadang kanak-kanak ini di rumah lain, di sekolah lain. Jadi kadang-kadang benda berlaku di sekolah lain yang disampaikan kepada ibu bapa, dan ini mungkin boleh menimbulkan masalah yang tidak berapa baik. Jadi untuk itu sebagai ibu bapa, sekiranya ada perkara-perkara yang perlu dibincang, yang hendak dibincangkan, hendaklah bersemuka dengan pihak sekolah supaya tidak terjadi mungkin salah paham antara dua pihak. Baiklah, seterusnya soalan yang kelima. Kenapa perlunya pendidikan terhadap ibu bapa, anak dan juga masyarakat? Daripada ibu bapa, kenapa pentingnya pendidikan ini, Puan? Penting. Kita ibu bapa ni perlu menghantar anak ke sekolah daripada peringkat rendah, menengah, institut pengajian tinggi, untuk mereka menimba ilmu, berbagai-bagai ilmu. Seterusnya ilmu yang diperolehi itu nanti dapat membantu untuk Bumi Putra, Bumi Putra untuk meningkatkan lagi ilmu, terutamanya bidang pertanian Jadi dengan bidang pertanian tersebut, petani miskin itu boleh bertambah maju dengan adanya cara-cara teknologi moden. Semua tu guna ilmu pengetahuan. Betul, Puan, setuju. Daripada anak, pentingnya ilmu terhadap anak. Ya, terpentingnya ilmu terhadap anak supaya mereka ini ada wawasan. Anak tersebut mempunyai wawasan untuk memajukan diri. Setelah memajukan diri, dapat membangunkan negara, dan di samping itu dapat membina sahsiah diri yang baik. Okey, soalan yang kelima. Kenapa perlunya pendidikan kepada ibu bapa? Okey. Sebagai ibu bapa, dia perlu pendidikan, sebab dia dengan adanya pendidikan ini dia boleh membantu anak-anak di rumah. Sebagai contoh, mungkin ada kerja ataupun yang perlu diselesaikan oleh anak itu tadi. Sekiranya ibu bapa langsung tidak berpendidikan, jadi apa yang perlu dia hendak berikan kepada anaknya. Jadi perlu jugalah ibu bapa itu diberikan pendidikan. Okey. Alhamdulillah, sekarang kita berada pada soalan yang terakhir, iaitu soalan ke-6. Soalan ke-6 cukup mencabar. Pada pendapat Puan, bagaimanakah pendidikan boleh mengubah seseorang? Pendidikan ni boleh mengubah seseorang dengan adanya ilmu, kemudian dengan adanya juga persediaan yang telah kerajaan adakan untuk menaik tarafkan pendidikan lagi, menyambung ke institut pengajian tinggi, di mana mereka boleh mendapat ilmu-ilmu yang sebelum ini tak tahu kepada tahu, yang daripada kecil kepada ilmu yang luas, dan seterusnya boleh membangunkan negara. Jadi pendidikan ini adalah menjadi aset yang penting untuk mengubah taraf hidup, terutamanya ubah menjadi lebih baik, ubah daripada lebih berjaya lagi dalam pendidikan, dan sudah pasti mereka akan terus berjaya dan seterusnya boleh membantu masyarakat, Bumi Putra, pembangunan negara, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan
Allah tidak akan mengubah nasib seseorang hamba selagi mana seseorang hamba itu yang mengubah nasibnya. Persis kata pepatah Melayu, ibarat pohon tanpa buah, kita juga manusia. Ibarat manusia tanpa ilmu, tidak ada seperti mayat hidup tanpa manfaat. Baiklah Puan, terima kasih terhadap kesudian Puan dalam memberikan pendapat Puan terhadap isu ini. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama Muhammad Nazim. Salam. Okey, soalan yang terakhir, bagaimana pendidikan ni Pak boleh mengubah seseorang, sifat seseorang? Okey. Baik, di sekolah pelajar secara tidak langsung akan diajar macam mana bermasyarakat. Okey, bermasyarakat, bersosial. Okey, mungkin kalau di rumah ada perbezaan dengan di sekolah. Sebab di sekolah itu terdiri daripada pelbagai latar belakang. Okey. Jadi apabila seorang pelajar itu ataupun kanak-kanak itu berada di sekolah, dia akan diajar macam mana bergaul, okey, macam mana berinteraksi dengan kawan-kawannya. Okey, kadang-kadang ada pelajar ada kanak-kanak ni bila di rumah dia agak pasif. Tapi berinteraksi dengan ahli keluarganya kurang. Tapi bila berada di sekolah, dia akan nampak kawan dia yang berinteraksi, dia akan secara tidak sengaja dia akan cuba berinteraksi. Jadi ini apabila dia keluar nanti, bila dia sudah keluar nanti ataupun sudah jadi dewasa, okey, dia akan biasa berinteraksi dengan masyarakat luar ataupun orang-orang yang lain. Jadi dia tidak jadi pasif. Okey, begitu juga dengan pendidikan ini juga mengubah seseorang itu daripada yang zero kepada yang berisi. Contoh, kalau pelajar yang tidak belajar, okey, mungkin dia tidak tahu membaca, tidak tahu mengira dan sebagainya. Apabila dia sudah dewasa nanti, dia akan mudah diperkutak-katikan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan terhadap kelemahannya itu. Tapi sekiranya dia berpendidikan, okey, dia tidak mudah akan ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iaitu antara beberapa kebaikan sekiranya seorang itu berpendidikan. Kemudian lagi mungkin dia boleh jadi penyumbang kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, dia jadi doktor. Jadi bila dia jadi doktor, bermakna dia boleh merawat atau membantu orang lain untuk berkaitan dengan kesihatan. Okey. Begitu juga sekarang ini telah diwujudkan sekolah-sekolah teknik di mana diajar kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan tenaga kerja pada hari ini. Contohnya di bahagian kalau kita tengok di sekolah teknik akan diajar macam mana jadi seorang tukang masak yang moden. Jadi selepas dia keluar daripada situ, dia akan boleh apply dia punya kemahiran yang ada itu menjadi seorang kulinari yang baik. Jadi itu antara beberapa kebaikan ataupun memang benar mengatakan bahawa pendidikan itu boleh mengubah seseorang itu daripada zero kepada yang mempunyai daripada zero dan boleh menyumbang kepada diri sendiri, keluarga dan juga negara, agama dan juga seterusnya kepada agama. Mungkin juga di peringkat global dia boleh menyumbang. Kalau kita lihat pada hari ini, okey, kita sekarang ni dibebani oleh masalah COVID yang pada awalnya susah untuk mendapatkan sebab tidak ada vaksin, tapi sekarang ini atas kepakaran saintis-saintis maka wujudlah beberapa vaksin-vaksin yang akan membantu
mengawal pandemik COVID. Bukan saja mengawal, mungkin boleh menghilangkan pandemik COVID, bakteria COVID ini. Jadi itu sebagai contoh lah yang kita nampak sekiranya seseorang itu berpendidikan, dan juga pendidikan juga boleh membantu seseorang itu mengelak daripada berkelakuan yang tidak baik, mananya dia bernilai murni lah. Sebab di peringkat sekolah, pelajar-pelajar selain daripada akademik, diajar juga macam mana nilai-nilai murni yang patut diamalkan. Sebab sekiranya kita ada nilai, kita akan menjadi seorang yang berintegriti apa saja aktiviti yang kita buat. Okey. Okey, terima kasih pada responden, itu bapa saya sendiri. Di mana yang kita tahu, jika seorang itu berpendidikan, dia boleh menyumbang kepada bukan sahaja pada dirinya, tapi pada keluarganya, negaranya, dan membantu negaranya untuk lebih maju lagi. Okey, terima kasih Pak. Okey, sekian itu saja temu rama kita dalam video pada kali ini. Sekian, terima kasih.